Ada orang rumah besar, harta besar, banyak. Bila kita sembang, masalah dia tidur tak boleh lena. Malam, ramai saya jumpa, resah. Ada orang tuan-tuan, rumah kecil, bantai pun buruk, dah berapa tahun tak salin, pantang tak kepala, lena. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ada dua perkara. Satu benda seronok. Seronok ni macam orang pergi tengok konsert tu, seronok lompat-lompat, balik-balik susah hati. Macam kita kan, seronok tengok drama, seronok. Lepas pada tu habis. Bahagia sesuatu yang duduk di jiwa kita. Kita pergi mana pun kita bahagia. Sebab bahagia sesuatu yang jelas. Kerana kita faham satu benda, kita bahagia. Kita suka dengan isteri kita. Setengah orang dia kahwin, kita tegur dia, pasal apa pilih isteri gemuk sangat? Dia takut bahagia dengan dia. Betul tak? Ada orang tengok suami dia bahagia kerana dia tahu kenapa dia suka. Kan? Mungkin dia pergi tengok hak comel, tapi bukan dia boleh seronok. Saya buat contoh kasar, mungkin dia duduk dengan perempuan mana yang dia seronok, tapi dia tak bahagia. Yang bahagia dengan isteri je. Apabila jiwa kita bahagia, nak dapat jiwa yang bahagia, tentu pemikiran kita jelas. Betul tak? Bila pemikiran kita jelas, tak ada orang yang bahagia duduk, tidur, makan harta benda orang, dia bahagia. Dia tak bahagia. Apabila kita menunaikan tanggungjawab kita, kita bahagia. Orang yang tak solat, dia tak bahagia. Mungkin dia lega, orang lain bangkit subuh, dia boleh tidur lagi, tapi dia tak bahagia. Jiwa dia resah. Orang yang tak keluar mencari rezeki, dia tak bahagia kerana tak menunaikan tanggungjawab. Walaupun kita tengok dia kata aku lega, biar makan minta kat orang, dia tak bahagia. Dia akan hina diri dia. Allah campakkan setiap benda yang salah, Allah campakkan dalam diri satu orang, dia tak bahagia. Cumanya sebagian manusia, oleh kerana banyak sangat benda dahsyat dalam diri dia yang teruk, sehingga dia pun tak perasan. Macam orang yang berlumuran dengan kotor, dia pun tak tahu kata dia kotor. Tapi kalau orang tu bersih, pakai baju bersih, sikit dia kena kotor, dia akan perasan. Orang yang solat, terlewat waktu solat, dia dah sedih, tak semayang lagi ni. Orang yang tak solat, dah berbulan tak solat, dia tak rasa apa, tapi dia rasa dia bahagia. Dia tidak bahagia. Dia resah. Dia tak tahu apa yang tak cukup dalam diri dia. Dia tercari sesuatu makna. Dia tidak bertemu dalam diri dia. Dia pergi diri dia sendiri mencari apakah sebenarnya diri dia. Dia tak tahu nak meluahkan. Pergi ajak kawan makan, tidur lewat sampai tengah malam, pukul 1, 2, 3, 4 tak tidur lagi. Pergi sembang dengan orang, pergi ajak. Dia tak tahu aku ni cari apa lagi. Tapi kalau dia bahagia, sedikit yang dia buat yang baik, dia buat duduk dengan keluarga dia tahu kerana dia ke mana arah yang dia pergi. Taati Allah Azza wa Jalla, salat, zikir, sebut Allah banyak-banyak. Sebab itu Allah sebut apa? Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai daripada menunaikan solat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, cari kurniaan Allah, ingat Allah banyak-banyak, semoga kamu berjaya. Saya bagi tahu diri saya dan tuan-tuan semua, cubalah macam-macam. Pergilah panjat gunung ke, terjun dalam air je. Bukan salah saya kata boleh buat aktiviti itu, tapi kalau tuan-tuan tak ingat Allah banyak-banyak, tuan-tuan akan rasa aku ni tak tahu benda apa lagi yang aku duk cari ni. Tapi kalau bila tuan-tuan ingat Allah banyak-banyak, bagaikan dia telah membuka segala hijab yang ada di hadapan mata, melihat kehidupan dan mengetahui kita sementara di sini akan berpindah pada kehidupan yang berikutnya. Buat yang terbaik di sini supaya ada yang terbaik di sana. Manusia semua salah, tak ada manusia tidak pendosa. Mufti ke, syekh besar ke, semua melakukan dosa. Hanya manusia tahu dengan tak tahu saja. Tapi orang yang ingat Allah setiap kali dosa, astaghfirullah ya Allah aku mohon,
Setiap kali nak minum, aku syukur ya Allah kerana kau bagi aku makan dan minum. Bukan mesti haba alhamdulillah saya bersyukur. Ia duduk dalam dada. Setiap orang yang di dalam dadanya ada syukur pada Allah, yakni dia tak dapat gambarkan pada orang betapa dia terima kasih pada Allah, dia bahagia. Tapi orang yang tak tahu terima kasih pada Allah, pasal apa aku tengok dia tu kaya pada aku kerja teruk lagi, dia tak faham. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar, saya pernah cerita, tuan-tuan, orang yang berada di rumah besar, kereta besar, belum tentu makan lebih enak daripada orang yang duduk naik basikal dan kerja berat. Enak, lazat, tidur nyenyak, itu Allah bahagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian makan harta, demikian juga. Ada orang rumah besar, harta besar, banyak, bila kita sembang, masalah dia tidur tak boleh lena. Malam, ramai saya jumpa, resah. Ada orang tuan-tuan, rumah kecil, bantai pun buruk, dah berapa tahun tak salin, pantang tak kepala, lena. Betul tak? Ada orang kaya banyak, harta, bila ajak makan, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, makan tak lalu, nanti ada orang pantang, orang tolak, habis dia sapu. Tapi duit tak banyak, kena tunggu orang belanja pula, tak rezeki. Tapi dia usahalah yang dia punya, jangan harap makan orang saja. Rezeki Allah, betul tak? Makan sekali sekala tapi sedap, makan tiap-tiap hari tapi tak sedap. Allah membahagi-bahagikan kurniaannya kalangan kita, maka taulah kita bersyukurkan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Tak erti sebut dalam Arab, sebut dalam jiwa kita. Ya Allah, apa saja yang aku berpagi ataupun waktu petang, apa saja aku berpetang daripada nikmat-Mu, daripada siapa di kalangan hamba-Mu, faminka wahdaka la syarika lak, semuanya daripada Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau. Falakal hamdu wa lakal syukru, bagi Engkau adalah pujian, bagi Engkau adalah kesyukuran. Kalau ada tu dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan bahagia insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.